Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita ketemu kembali ya. So hari ini saya membuat satu video yang pernah saya buat beberapa kali sebelum ini juga, di mana setiap komen-komen yang memerlukan penerangan yang panjang dari YouTube channel saya akan buat video di sinilah. Dan di sini saya dapat satu lagi soalan daripada subscriber saya, di mana dia punya 4 soalan berkenaan dengan safe value. Okey, so dia berminat untuk membuat dropshipping safe value dan ingin pandangan lebih lanjut tentang apa itu safe value dan apakah perkara yang lebih detail yang mereka inginkan. Okey, nama saya Hanif Idrus dan saya berikan tips tentang Shopee, Facebook Ads dan juga blogging. Okey, jom kita mula. Dia dapat 4 soalan yang dia tanyakan. Apakah perbezaan? Yang pertama, jika anda pergi ke dashboard safe value, dia terdapat satu kolom di mana, di My Store, terdapat member cost, profit, rewards dan selling price. Apakah benda tu? So member cost adalah harga dropshipping anda, di mana harga dropshipping anda di RM11 katakan, dan anda mendapat reward RM1.90, dan bagusnya di safe value ini dia telah siap tuliskan profit percentage anda itu 15% dikasih anda, dan harga jualan di Shopee ada RM12.90. Sebaik saja anda synchronizekan tu logo Shopee di safe value, dia akan terus synchronize ke Shopee. Harga jualan di sana adalah selling price, bukannya member cost. Sebaik saja berlakunya pembelian itu akan dijual mengikut harga selling price, dan anda akan kelebihan pada itu saya dah tolak charge di Shopee charge seperti transaction fee, commission fee, semua dah tolak, atau anda mengambil program Shopee telah ditolak. Itulah keuntungan anda, telah ditolak dengan harga member cost anda. Faham maksud kat situ? Artinya member cost ada harga shopping, selling price harga Shopee, dan reward anda ada RM1.90. Tadi katakan reward tu itulah reward anda, tapi setelah ditolak semua kos tambahan oleh Shopee termasuk marketing anda, itu keuntungan anda. So keuntungan anda akan masuk di Shopee wallet. Manakala jika ada order daripada buyer anda, safe value akan hantarkan produk tersebut dengan menolak harga member cost, di mana anda perlu top up duit di safe value sebanyak top up RM100 atau RM50. Dia akan ambil baki di situ, menolak harga mengikut member cost anda sahaja, dan selepas buyer dapat barang tersebut, payment diriliskan ke dalam Shopee wallet anda, dan itulah di dalam tu termasuklah member cost, termasuk dengan profit anda sekali. Jelas So anda faham benda. Okey, itu yang pertama, senang saja yang itu. Okey, cuma kadang-kadang tema-tema yang diberikan oleh beberapa syarikat dropshipping ini berbeza. Ada kata member cost, ada kata reward, ada kata orang kata dropship price, ada yang kata Shopee price. Memang mengelirukan. Kadang di safe value ada di selling price, Shopee price. Pening kepala. Benda dia adalah sama saja. Tu di segi tema dia agak orang kata mengelirukan. Alright. Okey, soalan nombor 2. Mesti baca kat sini saya tengah tulis sini. Hanif, bolehkah saya markup harga di kedai Shopee? Boleh. Semasa anda synchronizekan anda punya kedai Shopee di safe value, synchronize klik, akan keluar satu format Di bawah format tersebut, tengok ke bawah sekali, ada tulis selling price dan juga margin, anda punya margin profit. Sebelum ni kasih 16%, anda naikkan 20%, ada type 20%, automatik dia akan tukar harga baru tersebut. Anda boleh markupkan harga. Tetapi seperti saya katakan dahulu, jika anda markup harga sebagai seorang dropshipping safe value, Kompeten, Kiko atau dropship Malaysia atau dropship murah, anda tidak akan dapat berjualan, kerana seller yang terdapat di dropshipping di Shopee yang menggunakan safe value ada terlalu banyak. Mereka bukan markup harga, tetapi mereka menurunkan harga. Inilah masalah utama yang sering dihadapi oleh semua seller Shopee, di mana persaingan harga adalah terlalu sengit sekali. Oleh itu, anda tidak wajar naikkan harga. Anda wajar turunkan harga. Tetapi bagaimana untuk turunkan harga? Anda kena buat analisa. Anda kena cek produk anda jual ini, adakah
berapa harga yang termurah yang dijual di Shopee. Anda cek contoh produk A, anda harga RM20. Anda type produk A di dalam enjin carian Shopee tu kan, anda klik, keluar semua produk tu. Dan anda cek satu persatu, ada jual RM18, ada jual RM15. Tapi bajet untuk anda RM16. Ingat, anda kena tolak sekali dengan cas Shopee serta program Shopee jika anda ambil, okey. Anda akan kerugian. Itu produk itu anda tidak boleh jual. Lalu Hanif, kalau macam itu semua produk saya tak boleh jual, bagaimana saya nak jual? Tak guna saya menjual dari value. Soalan itu akan timbul juga nanti pada saya. Anda kena faham, antara beratus-ratus produk atau beribu produk di value ke kemuntekan dropshipping, tidak semua produk itu boleh kita jual. Kita boleh masukkan, tapi tidak boleh dijual. Sebab itu datangnya items product meaning. Anda kena cek satu persatu setiap produk yang anda masukkan dan kaji saingan harga. Jika harga sama, meaning produk ini boleh dijual di kedai Shopee anda. Bagaimana buat analisis harga itu? Saya dah terangkan dalam tanya ibu kan Shopee pada menurut saya. Bagaimana buat analisis harga dan bagaimana menggunakan Shopee calculator saya untuk membuat perbandingan harga. So itu anda kena buat analisa. Perkara yang paling penat pada mula-mula kita nak membuat sebuah kedai Shopee ada dua. Yang pertama, produk listing, di mana anda kena ubah suai tajuk mengikut rumah Shopee. Anda kena pastikan gambar yang saya boleh kasih itu semua digunakan oleh semua sesinan lain. Anda kena tukar-tukar gambar tu kasi nampak kelainan setiap produk. Dan ketiga, description anda kena kasih lebih panjang lagi atau lebih baik lagi. Dan yang keempat adalah anda kena kaji harga setiap satu produk yang anda masukkan ke dalam kedai Shopee anda. Dan itu anda boleh membuat analisa manakah produk yang paling murah, manakah produk yang tidak boleh orang kata nak turunkan harga. Anda boleh buat pilihan tersebut. Mesti jumpa. Anda pasti akan jumpa produk unik anda, kerana kelebihan value ini, dia setiap hari akan mengeluarkan produk-produk baru. Okey, setiap hari 2 atau 3 produk baru, kecuali satu Ahad je lah. Setiap hari ada produk baru. Tak kisahlah buku ke apa ke, hanger ke, produk-produk baru ni produk-produk yang belum lagi wujud saingan yang terlalu tinggi. So anda boleh gunakan produk tersebut, produk-produk terbaru mereka, dan membuat kajian harga. Harga tekan lari banyak, harga kalau sedikit saja, dan anda boleh kasih kurangkan harga, memberikan diskaun atau voucher hampir sama atau kurang sedikit. Jangan terlalu kurang. Jika terlalu kurang, anda akan membunuh pasaran. Jika artinya anda membunuh pasaran dan juga menyebabkan maju anda direndah. Ini anda kena pandai main dengan marketing yang terdapat di Shopee. Okey, ini maklumat saya di sini. Menjawab soalan anda, boleh makan harga? Boleh, tetapi tidak sesuai. Dan anda kena buat kajian harga, kena buat produk listing yang baik, kena buat mengkaji algoritma, tajuk, gambar dan description di kedai Shopee anda, baru anda boleh menjual. Okey, bukan semua produk boleh dijual di value, boleh jual di Shopee. Kena kaji produk tersebut, kena kaji satu persatu. Mungkin dalam 100 satu produk yang boleh dijual. Ini semua adalah mainan dropshipping lah, saya katakan yang terpaksa anda kena buat analisa yang lebih mendalam lagi. Okey, nombor 3, shipping fee. Adakah shipping fee kita kena bayar? Tidak. Okey, sebaik saja anda shipping fee itu standard delivery maksud saya. Sebaik saja anda synchronizekan produk value anda ke Shopee, automatik jika ada order, buyer kena bayar shipping, betul. Dan shipping di kedai Shopee anda ni telah ditentukan oleh Shopee lah. Katakan anda guna JNT, biasa RM4.60, bagi 65 sen, bagi 60 sen lah, lebih kurang itu. Sebaik saja ada buyer beli, automatic sistem akan synchronize ke value akan gunakan EWB anda tu untuk membuat arrangement shipping daripada shipping di Shopee tersebut. Oleh itu semuanya ditentukan, dibuat secara otomatis. Artinya anda jangan fikir tentang shipping fee, anda fikir tentang harga produk sahaja. Shipping semua dibayar oleh buyer, dan value akan ambil AWB AW bill anda di Shopee. Dia akan gunakan, dia akan hantar kepada JNT mengikut AWB Shopee tersebut. Faham? Pendek kata macam ni, jangan peduli tentang shipping.
Selagi anda menggunakan standard delivery, sebenarnya akan hantar mengikut apa yang ada di kedai Shopee anda tersebut. Buyer bayar, bukan anda bayar. Anda fikir tentang member cost saja dengan selling price anda, itulah untung anda. Okey, jelas soalan itu. Okey, yang keempat. Boleh saya membuat free shipping di Shopee? Jika persoalan saya kat sini sekarang, keuntungan untuk setiap produk saya value adalah average 16 hingga 20% saja. Terlalu rendah, memang rendah. Tetapi kelebihan dia tiap hari ada produk baru lah, itu kelebihan dia. Jika anda kasih free shipping, berapa keuntungan anda dapat? Anda tidak boleh beri free shipping untuk semua produk di saya value, kerana anda akan rugi, dan lagi pun tidak boleh dilakukan kerana bila saya beli yang uruskan perantaran, shippingnya cost apa nak bayar? Takkan saya beli nak bayar. Anda akan tanggung kau, tapi masalahnya anda drop shipping, anda menggunakan pihak lain untuk melakukan penghantaran. So artinya tidak boleh dilakukan memberikan free shipping untuk mana-mana drop shipping anda buat. Free shipping tidak boleh dilakukan. Jika boleh dilakukan pun adalah amat tindakan yang amat salah. Saya beritahu. So tidak boleh free shipping. Anda boleh kasih voucher diskaun. Baik anda kasih voucher atau diskaun kurangkan harga, artinya pasangan lebih baik. Kerana di Shopee juga, Shopee ada berikan free shipping kan, betul? Free shipping pada buyer sebulan satu kali kan, 2 kali sebulan pasti dah. Dah lama tak ingat benda ni. So mereka gunakan free shipping tersebut lah jika anda minta program Shopee. Itu tak ada masalah. Okey. So tidak boleh anda tidak boleh buat free shipping. Inilah jawapan saya kepada saudara saya di sini. Ringkas sahaja, tetapi saya harap maklumat ini lebih jelas untuk anda fahami. Anda jelas, okey? Jika tak jelas, anda boleh tanya lagi di komen-komen tertentu. Dan saya mengalu-alukan kepada semua mana-mana pihak yang mempunyai komen-komen atau persoalan-persoalan tentang bisnes online, tak kisah Facebook Ads ke, blogging ke, atau Shopee, anytime boleh tanya kepada saya. Dan jika saya perlu menjawabnya, saya akan jawab dalam menggunakan video seperti ini. Ini dah kali ketiga, kali kedua saya jawab tentang soalan-soalan benda inilah. So no problem untuk saya. Saya lebih suka kerana saya tidak perlu pening membuat konten. Okey, seorang YouTuber kena buat konten. Saya ada konten disebabkan anda. Okey, terima kasih saya ucapkan. Ini saya berikan. So jika anda menghadapi sedikit masalah, tidak memahami tentang bagaimana buat marketing, product listing, product winning, maintenance atau advances, ini merupakan fund saya sebenarnya. Anda boleh dapatkan ebook saya untuk menelaah lebih lanjut lagi. Malahan saya berikan pelbagai lagi tentang Shopee Calculator untuk anda memastikan pengaraan tidak salah. Anda kasih voucher diskaun supaya tidak rugi. Dan saya dah upgradekan saya punya, dan baru ini saya telah upgrade lagi saya punya Shopee Calculator Excel untuk kedai Shopee. Okey, anda boleh dapatkan tu. Tapi tidak masalah. Anda jika rasa hendak bermula, anda ingin bertanya, terus komen di YouTube channel saya. Saya sedia membantu anytime. Saya lebih suka. Sebenarnya saya suka. Okey, itu saja. Jangan lupa subscribe channel saya untuk melakukan tips menarik tentang blogging, Facebook Ads dan juga Shopee, dan juga mendapat one to one konsultan dengan saya tentang bisnes online ni. Bagus tak? Subscribe sekarang. Okey, assalamualaikum.